Okey, baik. Segmen Jihad Inflasi pada pagi ini kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan perlukah subsidi bersasar untuk golongan yang layak. Kita bercakap tentang subsidi dan sudah pastinya sebelum ini banyak subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan secara generik ataupun secara konklusif. Cuma apakah subsidi yang lebih berfokus ini dirasakan benar-benar perlu dalam situasi pada ketika ini? Kita terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, Abdul Latif, Penganalisis Ekonomi, Putra Business School. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Madya Dr. Terima kasih bersama kami. Waalaikumsalam dan terima kasih kerana jemput saya, Ismail dan Syuhaida. Okey, Prof, kalau boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan topik kita pada ini. Perlukah subsidi bersasar untuk golongan yang layak? Bagaimana pelaksanaannya yang betul-betul sesuai untuk dilaksanakan? Ya, apabila kita melihat susunan sekarang dalam mendepani situasi ekonomi yang masih lagi dalam proses pemulihan dan juga ancaman daripada kadar inflasi yang semakin meningkat, maka kita melihat kerajaan telah melaksanakan atau memberi pelbagai subsidi untuk barangan dan perkhidmatan asas, merangkumi barangan seperti minyak masak, minyak petrol, elektrik, tarif elektrik, ayam, telur dan sebagainya. Namun apabila kita melihat subsidi yang diberikan pada masa ini ia adalah bersifat pukal, iaitu dinikmati oleh setiap golongan rakyat. Dan apabila kita melihat jumlah yang telah dibelanjakan memang agak besar berbanding dengan apa yang disasarkan ataupun yang dibajetkan untuk tahun ini. Daripada anggaran sekitar 30 bilion telah meningkat mungkin menghampiri 80 bilion sekarang. Dan berlaku persoalan bagaimana kerajaan mampu menampung jumlah subsidi yang agak besar, dan pada masa yang sama adakah subsidi sedemikian besar ini sebenarnya memberi manfaat kepada golongan yang sepatut menerima manfaat tersebut. Oleh itu, apabila kita lihat situasi semasa, mungkin ada keperluan untuk menambah baik proses pemberian subsidi ini supaya hanya golongan yang benar-benar memerlukannya boleh mendapat manfaat. Kalau kita lihat sebagai contoh subsidi minyak petrol, sebenarnya apabila kita lihat kajian, bagi setiap RM1 subsidi bahan api, 53 sen, lebih separuh sebenarnya pergi kepada golongan T20, manakala golongan B40 hanya mendapat 15 sen. Dan subsidi bahan api untuk tahun ini dah melebihi 33 bilion. Itu persoalannya. Adakah patut dijadikan subsidi yang bersasar, bukan seperti sekarang subsidi pukal? Ya, menjadi hakikat tentang kekangan keuangan kerajaan yang mana kalau boleh lebihan daripada perbelanjaan subsidi itu boleh digunakan untuk aspek pembangunan, aspek infrastruktur dan sebagainya. Kita perlu sedar bahawasanya subsidi bersasar ini memerlukan satu mekanisme yang produktif dan juga mekanisme yang ketat untuk memastikan tidak berlaku ketirisan seperti mana subsidi yang dilakukan secara general pada sebelum ini. Jadi bagaimanakah antara mekanisme yang boleh dicadangkan supaya subsidi bersasar ini dapat mencapai sasaran serta objektifnya, Dr. Ya, memang betul. Kita lihat walaupun kita lakukan secara pukal dan ada setengah barangan itu hanya dikhususkan untuk golongan tertentu atau kita hadkan penjualan macam minyak masak paket itu, setiap keluarga boleh beli, ada had dia. Dan juga kalau kita tengok RON notify minyak petroleum itu warga asing tidak boleh membeli, namun berlaku ketirisan. Dan kalau kita lihat memang kerajaan sekarang sedang menilai, menguji mekanisme yang paling sesuai untuk memastikan jika subsidi bersasar dilaksanakan, memang hanya golongan yang terkesan, golongan rentan B40 sahaja yang boleh menerimanya. Dan saya melihat peluang yang ada pada kerajaan ini ialah menggunakan teknologi ataupun aplikasi sedia ada yang saya rasa kebanyakan rakyat Malaysia memilikinya. Sebagai contoh, kalau kita lihat semasa pandemik COVID-19, setiap rakyat harus memastikan mereka menggunakan MySejahtera apabila ke mana-mana. Mungkin teknologi atau aplikasi MySejahtera yang telah ada itu boleh diubah suai untuk mengenal pasti mereka yang layak menerima dengan disambungkan dengan pengkalan data. Sebagai contoh, bantuan keluarga Malaysia, di situ kita tahu bahawa mereka yang layak menerima bantuan di bantuan keluarga Malaysia, maklumat telah ada dalam pengkalan data tersebut. Kalau disambungkan kepada satu aplikasi yang boleh mengesahkan bahawa penerima ini adalah penerima yang layak, maka saya lihat ia akan lebih berkesan dan memberi impak kepada golongan tersebut.
Apakah pandangan Prof sendiri berkenaan dengan subsidi bersasar ini dengan kadar inflasi di negara kita jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain ataupun negara Asia lain, kita antara yang terendah. Jadi adakah ini masih sesuai untuk kita melaksanakan subsidi bersasar ini? Ini yang satu yang kita harus ambil juga isu ini dengan serius kerana memang subsidi yang dilaksanakan oleh kerajaan pada masa ini, subsidi pokal ini adalah faktor utama yang menyumbang kepada kadar inflasi yang masih rendah. Walaupun kita lihat 4.4%, ia masih rendah daripada Singapura, Thailand, Indonesia dan sebagainya. Kalau tidak ada subsidi ini, mungkin inflasi kita meningkat lebih daripada 10%. Namun, kalau dijadikan subsidi bersasar, kadar inflasi saya lihat akan meningkat kerana pada masa ini, sebagai contohlah, RON 95 itu sebahagian kecil saja golongan B40 yang mendapat manfaat. Selebihnya termasuk juga peniaga yang menggunakan RON 95 untuk masuk kos pengangkutan dan sebagainya. Minyak masak pun sama. Oleh itu, kalau subsidi bersasar diberikan hanya kepada golongan tertentu, maka serta-merta saya akan melihat kos operasi, kos pengangkutan, barangan, perkhidmatan akan meningkat dengan ketara lah kerana mereka tidak lagi mendapat manfaat daripada subsidi pokal. Oleh itu, jika subsidi bersasar ini dilaksanakan, mana-mana kata penjimatan yang diperoleh oleh kerajaan apabila mengenakan subsidi bersasar ini harus disalurkan kembali kepada golongan B40 ini dalam bentuk bantuan sosial seperti bantuan kewangan dan sebagainya, kerana mungkin mereka dapat bayar harga minyak rendah, minyak masak rendah, tapi kos-kos barangan lain mungkin akan meningkat. Oleh itu mungkin secara keseluruhan jimat kat sini tetapi lebih banyak berbelanja untuk barangan lain. Itu yang harus digandingkan. Subsidi bersasar ini harus digandingkan dengan bantuan sosial yang berterusan secara berkala. Doktor, kita sedia maklum dalam mana-mana amalan ekonomi, apabila selepas dasar monetari yang diumumkan oleh pihak pemimpin maupun pihak bank, kita akan melihat ada berlakunya kesan domino yang akan berlaku dari segi purchasing power dan juga dari segi kenaikan harga barang dan sebagainya. Apakah doktor melihat dan juga menjangkakan apabila subsidi bersasar ini dilakukan memberikan kesan yang berterusan kepada purchasing power oleh consumer? Ya, saya bersetuju. Sebenarnya apa yang kita lihat sekarang, bank negara mekanismenya ialah menaik atau menurunkan kadar OPR untuk mengawal inflasi. Kerajaan Persekutuan mengenakan subsidi harga kawalan juga bertujuan untuk mengurangkan kadar inflasi, dan pada masa yang sama ia boleh memastikan aktiviti sama ada semakin berkembang ataupun diperlahankan aktivitinya. Tetapi satu yang saya lihat konstan di sini ialah macam mana naik turun dan sebagainya, purchasing power ataupun kuasa membeli pelanggan atau pembeli ini makin menurun. Kalau kita lihat daripada tahun asas 2010 hingga sekarang, kadar inflasi sebenarnya dah meningkat 27%. Kalau kita tengok harga makanan meningkat 40%. Oleh itu saya melihat kalau kita tengok kata mekanisme sedia ada menaik menurunkan kadar OPR, memberi subsidi adalah lebih bersifat orang kata jangka masa pendek dan tidak akan mampu sebagai contoh mengukuhkan ringgit kita, menaikkan kuasa beli pengguna. Oleh itu reformasi sistem monetary harus difikirkan oleh kerajaan dan juga bank negara, satu strategi di luar kotak untuk pertama mengukuhkan ringgit, kedua meningkatkan kuasa beli rakyat dan juga memastikan bahawa kita tidak mudah terkesan dengan apa yang berlaku di peringkat global. Sekarang ni apabila di Amerika Syarikat berlaku technical recession ataupun kemesyatan ekonomi, apabila dolar meningkat nilainya, ringgit kita terkesan, inflasi meningkat, itu yang kita harus cuba atasilah. Satu tindakan jangka masa sederhana dan panjang juga harus dipikirkan. Jadi pada pandangan Prof sendiri, apakah antara mekanisme yang sesuai sekali untuk kita melaksanakan subsidi bersasar pada ketika ini? Kalau kita nak lihat bagaimana kita nak melaksanakan subsidi bersasar pada ketika ini, sudah tentu dengan kata penelitian yang rapi, kita tidak mahu bila ia dilaksanakan
tiba-tiba kadar inflasi meningkat dengan tinggi dan juga berlaku banyak kekerisan. Disebabkan itu saya melihat kerajaan memang berhati-hati, masih lagi meneliti mekanismenya. Cuma saya melihat penggunaan teknologi itu adalah sesuatu yang boleh dijadikan benteng untuk memastikan bahawa impak itu memang kerana kita boleh pantau segalanya. Kita boleh pantau kat mana dibelanjakan, kat mana berlaku kekerisan dan sebagainya. Oleh itu mungkinlah dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan tidak lama lagi, saya rasa kerajaan akan mengumumkan mekanisme ini. Selain daripada mekanisme memperluaskan capaian dan juga meletakkan kumpulan kepada siapa yang boleh dimasukkan dalam subsidi bersasar itu juga perlu, kerana kita sedia maklum ketika ini bukan saja B40 tetapi sudah menjadi B60. M40 juga terkesan kerana mereka perlu membayar cukai dan juga ada beberapa perkara yang tidak dinikmati oleh mereka. Jadi apakah perlunya untuk kerajaan memperluaskan capaian kepada kategori yang layak untuk subsidi bersasar ini? Ya, saya setuju, kerana kalau kita lihat Jabatan Berakat Malaysia DOSM, apabila mereka mengumumkan kadar inflasi di peringkat nasional, tetapi kalau kita lihat secara lebih orang kata mendalam, di bandar kadar inflasi lebih tinggi daripada luar bandar. Di beberapa negeri tertentu seperti Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, kadar inflasinya melebihi daripada purata kadar inflasi nasional. Oleh itu kita ambil maklum bahawa golongan M40 yang tinggal di bandar, terutamanya di Kuala Lumpur, sebenarnya mengalami orang kata situasi kos sara hidup yang lebih orang kata mencabar berbanding M40 di negeri lain. Oleh itu selain bergantung kepada pengkalan data Bantuan Keluarga Malaysia yang lebih bertumpu kepada B40, memang kerajaan juga harus orang kata meneliti orang kata golongan-golongan yang sebenarnya turut terkesan, tetapi kalau ikut kategori sekarang mungkin tidak layak, tetapi sebenarnya harus juga diberi kata mungkin bukan 100% subsidi lah, mungkin ada diskaun 40% ke 50%, tetapi mereka memang amat memerlukan juga bantuan sebagai rupa. Prof, kalau boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya program ataupun cadangan subsidi bersasar ini boleh memberikan satu impak yang positif terhadap kadar inflasi di negara kita dalam jangka masa yang panjang? Kalau kita lihat kadar inflasi ini sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Itu sebab memang sukar kita nak pastikan ianya benar-benar terkawal, faktor luaran, faktor dalaman. Apabila kita laksanakan subsidi secara bersasar ataupun secara pukal, ini adalah orang kata intervensi daripada kerajaan untuk orang kata permintaan dan penawaran barangan di peringkat domestik ini. Tetapi pada masa yang sama kita kena lakukan beberapa lagi orang kata intervensi seperti memperkasakan pasaran di peringkat domestik, kerana banyak berlaku inflasi ini disebabkan oleh kita mengimport barangan, terutama makanan lebih banyak daripada kita ekspor. Kita terlalu bergantung kepada barangan daripada luar negara yang pada masa ini disebabkan pelbagai faktor menyebabkan ia lebih mahal. Oleh itu, jika kita dapat menggalakkan pemerkasaan pengeluaran barangan perkhidmatan sekuriti makanan di peringkat domestik ini, kita tidak perlu bergantung sangatlah dengan subsidi, kerana kalau kita dapat menghasilkan barangan yang lebih murah di negara kita, maka isu ini akan selesai dengan sendirinya. Ya, insyaAllah isu ini adalah isu yang saling berkaitan antara satu sama lain dan juga saling berkait antara satu sama lain. Sama-sama kita nantikan apakah antara pengumumannya dalam bajet 2023 nanti. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Azman Abdul Latif, Pengarah Sains Ekonomi, Putra Business School, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Okey, baik. Itu dia seketika tadi kita kongsi pada anda apakah antara keperluan subsidi bersasar untuk golongan yang memerlukan. Kita nak bahas seketika, kembali selepas ini ada banyak topik menarik kita akan kupaskan untuk anda. Jangan ke mana-mana.